Assalamualaikum. Saya Nur Fatia binti Muhammad Syamsuddin. Kami dari kumpulan 4. Tajuk tugasan kami ialah 7 tempat menarik yang ada di Turki. 7 tempat menarik yang kami pilih ialah Grand Bazaar, Istana Topkapi, Hagia Sophia, Kapadokia, Glen Tower, Masjid Biru dan Taksim Square. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Farhana. Hai. Zulaika. Hai. Emira. Hai. Nabila. Hai. Hasanah. Hai. Atila. Hai. Ain. Hai. Atira. Hai. Dan Izati. Hai. Marhaba, Assalamualaikum. Nama saya Atira Batu binti Muasyirat. Hari ini saya akan membawa anda ke negara Turki. Turki dahulunya dikenali sebagai Byzantium, kemudian bertukar menjadi Konstantinopel sebelum dipindah menjadi Istanbul, dan sekarang ia kekal disebut sebagai Istanbul. Dahulunya, bandar ini pernah direbut oleh pelbagai empayar, lalu bertukar tangan dari zaman ke zaman. Ia wujud sejak zaman Yunani atau lebih dikenali sebagai Greek. Kemudian Konstantinopel ini diambil alih oleh Roman dan diserah ke Byzantin, lalu ditakluk oleh Uthmaniyah dan berakhir di bawah Republik Islam. Apakah tempat-tempat menarik di Turki? Turki adalah sebuah negara yang begitu menarik sekali, terutamanya dari sudut pelancongan, kerana terdapat pelbagai tempat pelancongan dan penginapan yang selesa dan mempunyai suasana yang indah. Sebagai contoh, tempat penginapan yang sesuai adalah seperti Hippodrome Hotel yang terletak di Sultan Ahmed. Hotel ini mempunyai pemandangan yang indah dan sesuai bagi pelancong yang suka akan pemandangan yang tenang dan mempunyai tempat yang luas. Merhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur binti Zana Fahmi. Hari ini saya akan memperkenalkan tempat menarik di Turki iaitu Grand Bazaar. Satu lokasi membeli-belah yang mesti dilawati ialah Grand Bazaar. Untuk pengetahuan semua, Grand Bazaar ini telah dikunjungi oleh sekitar 40,000 orang pada tahun 2022 selepas pemulihannya. Jadi Grand Bazaar ini mendapatkan kira-kira 2,500 buah kedai, di mana di sini para pelancong boleh menemukan pelbagai produk sama ada untuk diri sendiri atau dijadikan buah tangan untuk keluarga dan teman-teman. Di sinilah juga tempatnya untuk pelancong mendapatkan permainan beg tangan, tudung, scarf, barangan kemas, emas dan perak, dan juga barangan antik hinggalah ke jubin. Pendek kata, rambang mata lah kita dibuatnya. Selain itu, di bahagian Grand Bazaar ini juga yang dipanggil Han atau I, anda boleh memilih ribuan barangan yang craft yang dihasilkan oleh mereka yang pakar dalam seni craft. Dari segi budaya dan bahasa sejarah pula, tujuan pembinaan Grand Bazaar yang diilhamkan oleh Fatih Sultan Mehmed pada tahun 1491 ini adalah untuk bencana pengamatan kepada Hagia Sophia pada ketika itu, sehinggalah ia menjadi pusat perdagangan paling penting di rantau ini. Harga barangan di Grand Bazaar memang terkenal jauh lebih tinggi dari di luar kerana ia antara tempat tumpuan pelancong. Jadi Grand Bazaar ini juga bukanlah tempat penduduk tempatan untuk beli belah kerana harganya yang mahal. Jadi pastikan kita tahu harga barangan sesuatu di Grand Bazaar sebelum hendak membeli, dan perlulah bijak untuk tawar-menawar sebelum datang ke Grand Bazaar. Marhaba, Assalamualaikum. Nama saya Izati binti Muhammad Zaim. Hari ini saya akan memperkenalkan tempat menarik di Turki iaitu Istana Topkapi. Topkapi terletak di Istanbul adalah salah satu muzium paling popular di bandar ini. Istana ini mempunyai sejarah yang panjang menjangkaui 550 tahun, bermula dari zaman kegemilangan Empayar Uthmaniyah. Berikut adalah beberapa aspek menarik dan ringkas tentang Istana Topkapi. Istana Topkapi dibina oleh Sultan Muhammad selepas penaklukan Istanbul oleh Uthmaniyah pada tahun 1453. Istana ini merupakan kediaman Sultan selama hampir 400 tahun. Pada mulanya Sultan Muhammad membina istana pertama dipanggil Istana Lama di tapak Siti Istanbul yang pada hari ini. Tarikan utama di Istana Topkapi adalah pertama sekali Imperial Council, tempat di mana hal ehwal negara dibincangkan. Collection of clocks and weapons, koleksi jam yang diberikan kepada Sultan Uthmaniyah, dan senjata berusia ratusan tahun.
dapur istana di mana dapat kesan kehidupan istana Uthmaniyah dari dua tempoh tahun berbeza. Untuk kapi Palace Haram, bilik haram telah dipindahkan ke istana pada abad ke-16. Audience Hall, tempat pembincangan hal ehwal negeri yang kemudiannya dipersembahkan kepada Sultan. Perpustakaan yang dibina oleh Ahmad III dengan seni berlina klasik Uthmaniyah. Sacred Relics, bilik dengan barang-barang kepunyaan Nabi Muhammad SAW. Imperial Treasury, tempat pameran untuk permata berharga seperti Spinnaker Diamond dan Topkapi Dagger. Presidential Pavilion dengan pemandangan Bosphorus yang menakjubkan. Baghdad Pavilion yang dihias dengan menakjubkan dengan gabungan seni bina Arab, Parsi dan Turki. Harga tiket istana untuk kapi ni lah $750 untuk museum saja, haram $350. Kalau campur dua-dua $950 bersamaan dengan RM149.07. Waktu operasi istana untuk kapi adalah antara pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sila ambil perhatian, hari Selasa istana untuk kapi ni akan ditutup. Assalamualaikum, nama saya Nur Hasanah binti Jasni. Hari ini saya akan memperkenalkan tempat menarik di Turki iaitu Hagia Sophia. Hagia Sophia atau dikenali sebagai Hagia Sophia pada asalnya dibina sebagai sebuah katedral di antara 532 dan 537 Masihi atas arahan Maharaja Byzantine Justinian. Ianya direka oleh dua orang arkitek yang berasal dari Tralles. Hagia Sophia menjadi gereja yang terbesar di Konstantinopel selama hampir 1000 tahun. Pada tahun 1453 selepas kejatuhan Konstantinopel kepada Empayar Uthmaniyah yang ditadbir di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih telah menukar gereja Ortodoks Bizantium ini menjadi masjid. Loceng, altar dan barang-barang berunsurkan agama Kristian dibuang, sementara lukisan pada dinding-dinding pula ditampal. Ia telah digantikan dengan unsur-unsur Islam seperti mihrab, mimbar dan 4 menara di luar bangunan. Hagia Sophia kekal berfungsi sebagai sebuah masjid sehingga tahun 1935 apabila ia ditukar kepada muzium oleh Kerajaan Republik Turki. Pengangkutan yang ada di Istanbul ialah sistem kereta api, teksi Uber, bas awam, feri dan Marmari. Terdapat 3 jenis sistem yang utama di Istanbul iaitu metro ringan dan tram. Untuk lawatan pelancong, pendekatan yang paling mudah digunakan untuk berjalan-jalan di Istanbul ialah menggunakan tram T1. Tram T1 melalui bahagian bersejarah Istanbul dan mempunyai banyak perhentian di banyak tarikan tekanan. Sebagai contoh, untuk melawat Hagia Sophia, anda boleh menggunakan tram ke stesen Sultanahmet. Untuk laluan tram 1, charge yang dikenakan ialah sebanyak 2.60 liras. Anda boleh membeli Istanbul Card, tetapi semasa di airport Istanbul Card tidak dijual. Anda perlu membeli Istanbul Card ini di bandar. Dengan menggunakan Istanbul Card ni, ianya lebih jimat dan terdapat diskaun. Istanbul Card ini dia juga seperti Touch and Go. Kiranya kita boleh tambah nilai di tempat-tempat tertentu. Jadi kita boleh gunakan Istanbul Card ni untuk menggunakan hampir sebahagian pengangkutan yang ada di Istanbul. Untuk memasuki Hagia Sophia, untuk dewasa sebanyak Turkish lira 60 bersamaan dengan RM42 Malaysia. Merhaba, Assalamualaikum, saya Nur Fahana binti Roslan. Hari ini saya akan memperkenalkan tempat menarik di Turki, iaitu Kapadokia. Turki adalah salah satu tempat yang sangat terkenal dalam kalangan pelancong apabila melancong di Turki. Terdapat sejarah di Kapadokia iaitu Lembah Pasabak atau lebih dikenali Monk Valley yang terletak sekitar 10 km dari kota Goremi. Monk Valley adalah sebuah sejarah mengenai keajaiban geologis dengan cerobong yang mencapai 40 meter. Batuan tinggi ini terbentuk dari tulang vulkanik lunak dan telah terhakis oleh angin dan air sehingga menjadi pelbagai bentuk yang aneh. Selain itu, wilayah ini telah dihuni sejak zaman prasejarah dan banyak peradaban
peradaban yang berbeza telah meninggalkan jejaknya. Zaman dahulu Kapadokia ini dikenali sebagai hati dan rumah bagi orang Het, iaitu warisan kuno yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, Kapadokia juga sangat terkenal dengan hot air balloon. Kebanyakan para pelancong akan menaiki hot air balloon kerana pemandangan yang cantik, tetapi harganya agak mahal, terutama pada musim panas. Seterusnya, pelancong yang ingin melancong ke Kapadokia boleh menaiki bas, kereta api dan teksi. Selalunya pelancong menggunakan bas dan kereta api ke Kapadokia kerana harganya lebih murah dan berbalik berbanding menaiki teksi. Kemudian di Kapadokia juga terdapat banyak makanan yang unik dan menarik perhatian pelancong. Antaranya manti, iaitu sejenis ravioli Turki, kemudian kebab tembikar, koftur atau malasi anggur, dering kuyu atau lebih dikenali krim kering, gozlemi, kopi Turki dan kuzu pizola. Kebanyakan pelancong akan membeli belah dan makan goremi, iaitu kota di Kapadokia. Tetapi harga di kota goremi ini agak lebih mahal berbanding di kawasan Old Street seperti Abanos. Merhaba, Assalamualaikum. Nama saya Atila Balkis binti Muhammad Syahiran. Hari ini saya akan memperkenalkan tempat menarik di Turki, iaitu Galata Tower. Menara Galata merupakan menara bersejarah di Istanbul. Galata Tower ni sudah lama dibina sejak abad ke-5. Itu Byzantium ni dia telah membangunkan menara kayu dekat lokasi Galata Tower. Tower ni dia berfungsi sebagai pertahanan kota. Jika dilihat daripada atas, menara ini akan ternampak sudut kota tersebut, khususnya seperti kapal keluar masuk. Ini dibangunkan semula dengan bahan batu setelah terjadinya kebakaran dan gempa bumi. Pada tahun 1960, menara ini dibina untuk umum dan menjadi tarikan pelancong sehingga kini. Menara ini mempunyai pemandangan kota Istanbul dari ketinggian tersebut. Pelancong juga dapat bergambar dengan kostum era Uthmaniyah di booth foto berbayar. Assalamualaikum, Nur Aimira binti Mansur. Hari ini saya akan memperkenalkan tempat menarik di Turki, iaitu Masjid Biru. Sejarah Masjid Biru Istanbul Turki yang mempunyai banyak sejarah yang menarik dipanggil sebagai Sultan Ahmed, iaitu nak tahu sebab apa Masjid Biru tu dipanggil sebagai Masjid Biru? Sebab lantainya berwarna biru yang menghiasi dinding-dinding masjid tersebut. Dan masjid tu di antara banyak masjid dekat Turki, iaitu Masjid Biru tu mempunyai 6 menara, iaitu dan budaya di masjid tersebut iaitu Sunni Islam. Masjid dekat Masjid Biru tu kita boleh membeli belah, iaitu 2 dekat Arasta Bazaar dan Spice Bazaar, iaitu beberapa kedai menjual hasil kraft tangan masyarakat Turki seperti hiasan seramik, barangan kulit, barang kemas dan juga hasil tenunan sutera yang dijual oleh masyarakat Turki tersebut. Tetapi dekat kawasan tu dia boleh dikenal sebagai produk yang sangat mahal, iaitu kalau dekat Masjid Biru juga kemudahan pengangkutan dia, iaitu kemudahan pengangkutan yang boleh pelancong pergi, iaitu tram dia mempunyai kemudahan yang sangat terkenal di situ kerana ia merupakan pengangkutan awam. Contoh, kalau pelancong tu dia terlepas pengangkutan tu, dia boleh untuk ditunggu train yang seterusnya, dia selama 15 minit je untuk dia ulang alik. Marhaba. Assalamualaikum, nama saya Siti Nozulaika binti Ramli. Hari ini saya ingin memperkenalkan tempat menarik di Turki, iaitu Taksim Square. Taksim Square juga terletak di kawasan yang dinamakan New City. Kebanyakan pelancong dan masyarakat di situ menggunakan pengangkutan awam seperti tren, bas atau basikal. Pelancong juga tidak mengambil masa yang lama untuk sampai ke dataran tersebut. Selain itu, dataran ini juga pernah menjadi peristiwa satu perhimpunan yang melibatkan ahli politik. Pelancong yang akan datang di sini kebanyakan membeli belah di roadshop, juga dikenali sebagai Center of Istanbul Modern. Taksim Square merupakan kawasan hiburan malam. Selain itu,
pusat membeli belah dengan harga yang murah. Jenis makanan juga ada di Taksim Square. Kebanyakan yang menjual di Taksim Square ini ialah kebab. Pelbagai kebab yang ada seperti kebab ayam, kebab daging dan banyak lagi. Di kawasan Taksim Square ini makanannya sedikit masin yang tidak kena dengan tekak Melayu. Marhaba, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nabila Akila binti Muhammad Fauzi dan saya akan merumuskan ketujuh-tujuh tempat menarik di Turkiye. Saya akan merumuskan tentang ketujuh-tujuh tempat menarik di Turkiye iaitu Hagia Sophia, Kapadokia, Grand Bazaar, Topkapi Palace, Galata Tower, Taksim Square dan Masjid Biru. Selamat datang di Hagia Sophia, sebuah monumen sejarah yang menggabungkan keindahan seni Byzantium dan keagungan arkitektur Ottoman. Berdiri di Istanbul, Hagia Sophia menyaksikan perubahan zaman dan kini mengundang pengunjung untuk menjelajahi interior megahnya yang menyatukan warisan Romawi dan Ottoman. Seterusnya, perjalanan kita membawa kita ke Kapadokia, wilayah ajaib dengan pemandangan batu kapur yang diukir dan lembah bentuk unik. Penerbangan balon udara di pagi hari membuka pemandangan indah di kota gua formasi batu emas yang menjadi daya tarik luar biasa di Kapadokia. Sekarang kita melangkah ke Grand Bazaar di Istanbul, pasar tradisional terbesar di dunia. Merupakan liku-liku kedai dan pedagang yang menawarkan berbagai barangan seni, tekstil dan barangan antik. Grand Bazaar memberikan pengalaman yang tak akan dilupakan. Datang di Istana Topkapi, sebuah istana yang dipenuhi dengan karya arkitek di Istanbul yang memelihara kekayaan sejarah dan seni. Istana ini yang menjadi pusat pemerintahan untuk kerajaan Ottoman selama berabad-abad adalah suatu tempat di mana setiap lorong dan ruangan menyimpan rahsia dan kebesaran mereka. Seterusnya, selamat datang di Galata Tower, jantung sejarah dan panorama indah Istanbul. Dibangun pada abad ke-14, menara ini menjadi tempat yang tidak terlupakan untuk menikmati matahari terbenam yang memukau dan melihat keindahan cahaya kota pada malam hari. Mari sama-sama kita melihat kota Istanbul dan ketinggian Galata Tower. Selamat datang di Taksim Square, hati kota Istanbul yang berdenyut dengan kehidupan dan kegiatan kultural. Terletak di pusat kota moden, Taksim Square menjadi tempat mana jejak sejarah dan tren pada masa kini bertemu dan harmoni yang mengikat. Jangan kelewatan keajaiban Masjid Biru atau Sultan Ahmad Mosque yang menakjubkan dengan kubah dan menara yang mempesonakan. Terletak di Istanbul, masjid ini untuk merenung dan mengagumi keindahan seni arkitektur Islam. Dengan setiap langkah, kita merasakan kekayaan budaya, sejarah, keindahan alam Turki yang menjadi setiap destinasi sebagai pengalaman yang tidak terlupakan. Selamat menjelajahi keajaiban Turki. On the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. Baik,